dekat luar. Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan-tuan Imam, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, pemimpin-pemimpin masyarakat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada urusan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur pertemuan kita pada malam ini. Dan kita di dalam urusan membaca kitab Riyadhus Salihin, ringkasan bagi Riyadhus Salihin, kita sambung bacaan kita. Pada pelajaran yang lepas kita berada di muka surat 162. Kita membicarakan tentang bab zikir. Masih lagi bicara tentang bab zikir. Tuan-tuan ingat, saya peringatkan selalu di dalam kuliah-kuliah saya, kalau boleh kita mesti ada zikir harian yang perlu kita jadikan amalan kita, supaya kehidupan kita tidak kosong. Supaya kehidupan kita tidak kosong. Zikir merupakan kelaziman para Nabi. Para Nabi setiap waktu mereka berzikir. Mata pejam, tapi hati tetap berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama namat aynaya wa lam yanam qalbi. Mata aku pejam, tapi hati aku penuh dengan zikrullah. Jadi zikrullah ini adalah amalan Nabi, warisan para salihin. Jadi hidup kita kena banyak dengan zikir. Dan zikir, saya sebut dulu, dia merupakan penawar kepada kehidupan dan penawar kepada racun dunia yang kita hadapi. Macam-macam jenis racun dalam dunia ini, dan penawarnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penawar, apa racun dunia? Sakit hati kat orang. Orang sakit hati kat kita. Banyak. Dengki berdengki, silang menyilang, sailang menyailang. Silang menyilang satu hal, sailang menyailang satu hal. Dengki, sakit hati, busuk hati tengok orang, semua
Kita busuk hati tengok orang, orang busuk hati tengok kita, semua adalah merupakan racun dunia. Tak boleh tengok orang lebih sikit, kita yang lebih sikit, orang lain tak boleh tengok kita lebih, kita pula tak boleh tengok orang lebih sikit. Racun dunia. Apa ubat penawar bagi racun dunia ini? Zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang yang beriman, uzkurullah, zikir kamu kepada Allah Subhanahu wa taala zikran katsira. Bukan sikit tuan-tuan, zikran katsira. Zikir banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kita dah bicara banyak dah sebelum ini, dan saya memetik beberapa hadis lagi, hadis Nabi SAW lagi sebelum kita berpindah kepada cerita tentang mimpi dan zikir. Okey, 192. Sebelum itu kita tengok satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata, man lazimal istighfar, sesiapa yang melazimi istighfar. Tak ada dalam buku ni, saya petik. Okey, sesiapa man lazimal istighfar, sesiapa yang melazimi istighfar. Dan istighfar itu adalah salah satu daripada zikrullah. Bentuk zikrullah adalah istighfar. Sesiapa yang man lazimal istighfar, selalu dia melazimi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang itu tak ada lagu. Ada yang lagu Astaghfirullahalazim pun boleh istighfar juga. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Huwal hayyul qayyum pun boleh. Dua-dua bacaan boleh. Ada nas, ada waridnya. Sama ada baca huwal hayyul qayyum boleh. Situ i'rab kena tanya Syekh i'rab kita lah, bila jadi hayyal, bila jadi hayyul, dua-dua boleh baca. Kalau dengar baca, kenapa ustaz baca hayyal, kenapa ustaz baca hayyul? Hayyal, hayyul boleh. Dalam mauqi' i'rab yang berlainan, tetapi dua-duanya boleh dibaca. Istighfar, itu istighfar panjang. Istighfar pendek astagfirullah cukup. Orang tanya Nabi macam mana kami istighfar, qul astaghfirullah, kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak bunyi lagu pun tak perlu istighfar. Sesiapa yang melaziman istighfar, Nabi SAW kata, sesiapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin makhraja. Allah akan menjadikan bagi hamba itu min kulli dhiqin makhraja, bagi setiap kesempitan jalan keluar. Hidup, kadang-kadang kita bertemu dengan jalan sempit dalam hidup kita. Tak tahu macam mana nak keluar daripada kesempitan tersebut. Dan kadang-kadang perkara itu datang secara tiba-tiba. Kita tak duga pun benda tu jadi, tiba-tiba dia jadi dalam hidup. Ujian yang Allah beri. Ada tiba-tiba sihat walafiat, tiba-tiba suami jatuh sakit teruk, sempit. Masa tu dalam keadaan yang aman damai, tiba-tiba kehidupan sudah berubah daripada luasnya hidup kepada sempitnya hidup. Isteri tiba-tiba sakit. Tadi suami sakit, isteri sakit pun kesempitan juga. Macam mana nak keluar daripada kesempitan? Kerja elok-elok, duduk senang-senang kerja, tiba-tiba datang ujian Allah SWT. Ramai yang kena buang kerja. Daripada kehidupan yang wasi'in, daripada kehidupan dulu yang mewah, tiba-tiba Allah uji, datang ujian daripada Allah SWT. Dia hidup, dia jadi sempit. Jadi janji Nabi SAW, bila kita berhadapan dengan kesempitan, jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Istighfar kepada Allah. Satu, mungkin kerana apa yang kita dapat itu adalah merupakan akibat daripada dosa-dosa kita yang lampau. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita hari ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan balasan kita pada hari ini, tuan-tuan, bukan kerana dosa kita pada hari ini. Mungkin yang kita dapat hari ini adalah mungkin kerana dosa kita 20 tahun yang lepas. Kita buat dosa tu.
Hari ini Allah SWT datangkan balasan. Jadi istighfar kepada Allah dalam setiap kesempitan. Kerana istighfar adalah boleh membuka kepada keluasan hidup yang sempit. Wa min kulli hammin farja. Dari setiap kesedihan. Semalam seronok, hari ini tiba-tiba sedih. Kan? Petang tadi seronok, malam ni dapat berita tiba-tiba pum, dia kena hati tu. Kan? Kita look happy, pum, Allah bagi satu ujian kepada kita. Buka WhatsApp, tak baca WhatsApp, buka WhatsApp, Allah, kacau. Dia jadi jiwa kacau tu. Baca tu dia jadi jiwa kacau. Kan? Macam-macam berlaku sekarang ni. Dapat berita, jiwa kacau. Kan? Tiba-tiba orang mesej ajak menikah. Contoh, dapat mesej orang ajak menikah. Malam ni dia jiwa dia kacau. Contoh, saya bagi contoh. Benda-benda yang boleh bagi jiwa kacau. Dia kacau bukan tak seronok, dia kacau macam mana aku nak buat. Dia fikir macam tu, akhirnya dia jadi jiwa kacau. Kan? Wa min kulli hammin, dalam setiap keadaan kacau jiwa, farja, Allah bagi jalan keterbukaan. Nampak benda yang kita susah hati itu, Allah bagi jalan untuk kita nampak. Macam mana kita nak selesai benda tu? Nampak? Istighfar. Itu Nabi SAW kata. Dan last kali Nabi SAW kata, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, daripada benda yang dia tak sangka-sangka. Allah bagi rezeki kat dia. Tak sangka-sangka, dia tak sangka rezeki yang Allah SWT beri yang dia tak sangka pun. Allah akan berikan rezeki itu kepada dia. Tapi oleh kerana dia melazimi istighfar, maka Allah bagi rezeki kepada dia. Tuan-tuan kena faham mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni benda yang sebaliknya. Jadi orang yang tak selalu istighfar, dia jadi apa? Kalau orang selalu istighfar, dia dapat ini. Itu mafhum muwafaqah dia. Basic dia, orang istighfar dia dapat ini. Kalau orang tak istighfar, dia dapat apa? Dia dapat bila dia kehidupan dia sempit, dia tak jumpa jalan keluar. Itu lawan. Ibn Qayyim kata lawan dia. Kalau orang tak suka istighfar, hidup dia sempit, dah lah sempit, dia tak jumpa jalan macam mana nak keluar. Kemudian wa min kulli hammin, dari sudut semua kacau jiwa ni, dia lagi merana. Kerana dia dapat kacau jiwa tu, semakin kacau jiwa dia. Tes darah naik. Sebab apa? Sebab jiwa kacau. Tak dapat ketenangan, tak dapat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar tu tidak ada. Jadi bila datang sesuatu yang kacau jiwa dia, darah dia terus naik, dia tak boleh nak kontrol. Kan? Jadi macam-macam. Kemudian dia susah nak dapat rezeki. Yang tadi Allah bagi rezeki, orang selalu lazim istighfar, Allah bagi kepada dia rezeki. Tapi orang yang melupai istighfar, rezeki dia berat. Okey? InsyaAllah. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut, berzikir ketika mana berhadapan dengan kesusahan. Okey, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Ya Allah, ini doa yang selalu kita dengar para ulama selalu baca. Bila kami duduk mengaji dulu, bila orang suruh ulama berdoa kepada, contohnya mak dia sakit, dalam majlis ni dia bagi tahu, ulama kita ada seorang yang memerlukan mak dia sakit, tuan. Tuan Syekh tolong doakan kepada mak saya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, Nas'alullahal azim Rabbal arshil karim. Dia baca kan, dia disebut dengan zikir itu, la ilaha illallah
Rabbul Al-Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim. Dia sebut semua, lepas tu baru dia sebut doa dia. Banyakkan zikir. Dengan zikir-zikir ini hafal tuan-tuan, tak rugi. Sebab ini adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mana menghadapi kesusahan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sesuatu itu tak boleh nak keluar. Kita duduk di dalam kegelapan itu. Hidup kita ni bila sampai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam satu kegelapan, gelap. Kita tak tahu macam mana nak keluar daripada kegelapan itu. Tak tahu punca, tak tahu pegang apa pun tak kena, dia tak tahu. Dia tak tahu macam mana nak keluar daripada kegelapan itu. Maka ketika itulah saya bawa selepas hadis ni ada syarah daripada di dalam Riyadhus Salihin. Dia cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan satu tentera perang yang hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni pemanah yang hebat. Dia sekali panah, dia boleh lepas 3 anak panah kena satu sasaran. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Panah tepat, lagi satu doa dia mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi SAW yang doa dia la turad. Doa tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya selalu sebut. Yang ketika mana sahabat tanya dia, wahai Sa'ad, apakah rahsia kamu sehingga doa kamu mustajab? Tak pernah Allah tolak doa kamu. Sa'ad kata, aku dapat pesan daripada Nabi SAW, atib mat'amaka takun mustajabud doa. Jaga makan kamu, jaga benda yang masuk dalam perut kamu, benda yang elok-elok masuk dalam perut, nescaya kamu jadi orang yang mustajabud doa. Doa mustajab. Lepas anak panah pun kena sasaran dia. Itu Robin Hood Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ialah bukan Robin Hood dia hebat, Imam Syafi'i pun hebat juga. Memanah, antara orang Islam yang hebat mana? Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Syafi'i adalah imam yang mahir di dalam memanah. Dia memang tepat panahan Imam Syafi'i. Okey, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dia pernah cerita, dia kata da'watun Nabi Yunus wa huwa fi batnil hut. Aku mewarisi doa daripada Nabi Yunus ketika mana dia berada di dalam perut al-hut, ikan yang besar. Duduk dalam perut ikan. Kita duduk fikir macam mana lah dia duduk perut ikan, tak terbayang macam mana boleh masuk. Sekarang ni saya duduk pergi menjelam, saya nampak besar punya perut ikan tu boleh masuk. Boleh masuk, orang boleh masuk dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Memang boleh masuk, ikan besar boleh masuk dalam perut ikan. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Ikan tu telan dia, dan dia berada di dalam kegelapan. Dan ketika itu Allah mengajarkan tasbih kepada dia. Yang kita semua belajar tasbih itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu kita baca tu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau tidak kerana tasbih itulah, nescaya Nabi Yunus akan kekal berada di dalam perut ikan. Jadi dengan tasbih itu Allah keluarkan dia daripada kegelapan. Sebab itulah tasbih ini tasbih yang cukup. Zikir ni dia penawar yang cukup hebat, tuan-tuan. Ada orang duk cerita, dia kata dia ada makhluk halus tak boleh nak keluar daripada badan dia. Duduk dalam badan tak mau keluar. Cerita saka lah, apalah, tak boleh nak berpisah daripada dia. Antara guru yang diajar oleh guru kami ialah banyakkan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca tu banyak-banyak, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca dari zikir. Kalaulah ikan Nabi tu duduk dalam perut ikan tu boleh keluar daripada perut ikan, apatah lagi benda-benda lain. Kan saka lah, kalaulah ada saka, jin-jin yang tak boleh nak keluar daripada badan, baca zikir ni, dia keluar.
Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kata, فَإِنَّهُ لَمْ يَدَعْ رَجُلٌ مُسْلِمْ فِي شَيْءٍ قَدْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. Sekira tidak meninggalkan seorang Muslim, kalau dia sentiasa tidak ada benda yang dihadapi oleh seorang Muslim dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya sesiapa yang melazimi zikir ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata ini rahsia juga untuk seseorang itu mendapat mustajabud doa, doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan semestinya kadang-kadang tok guru saja. Bukan semestinya itu, alhamdulillah. Kadang-kadang kita macam kita ni, kita orang biasa ni pun, kalau betul zikir kita, kalau tepat zikir kita boleh jadi orang-orang yang Allah terima doa kita. Berapa ramai manusia yang tidak dikenali di kalangan penduduk dunia, tetapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala di langit kenal manusia ini dengan kebaikannya, dengan hati mereka, dengan kejujuran mereka, dan zikir mereka, dan bagaimana mereka tu rajin duduk di dalam majlis ilmu. Akhirnya nama mereka ni dikenali oleh penduduk langit dan mereka berdoa kepada Allah. Walaupun dia orang biasa, walaupun sikit dia mengaji Quran tak banyak, tetapi amalan yang lain yang mereka buat itu, zikir mereka, semua tu menjadikan doa mereka dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, ini adalah amalan yang perlu kita amal. Kalau kita dengar orang Arab kata al-ilmu bila amalin kasajaratin bila thimar. Sesiapa yang ada ilmu tetapi dia tidak beramal, malam ni dia dengar tapi tak ada pun zikir dalam hidup dia yang dia amalkan, maka seumpama dapat pokok tapi tak ada buah. Dia tak ada apalah. Okey, kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya, topik yang seterusnya. Kita cerita tentang mimpi dan zikir yang berkaitan dengannya. Mimpi, cerita mimpi. Okey, mimpi ni misteri. Mimpi ada yang misteri, ada yang tak misteri. Tapi antara benda yang misteri dalam hidup manusia ni, dia misteri. Dia keajaiban hidup manusia ni, dia adalah mimpi. Antara salah satunya adalah mimpi. Apa yang Islam bercerita tentang mimpi? Siapa yang tak pernah mimpi? Semua orang mimpi. Semua orang ada mengalami mimpi. Dan mimpi orang ni berbeza dan pelik-pelik. Okey, cuba kita tengok mimpi dan zikir yang berkaitan dengannya. Apa Islam cerita tentang mimpi? Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Imam Bukhari cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah cerita, sami'tu, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah dengar Nabi sebut. Maksudnya Nabi sebut ni di dekat-dekat akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Hurairah dia masuk Islam lewat, kan, dia masuk Islam lewat. Jadi dia kata aku dengar. Bila dia kata sama', dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Yaqulu, Nabi, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada bahagian daripada kenabian yang masih tinggal kecuali al-mubasysyirat, kecuali pemberi-pemberi kabar gembira. Maka sahabat-sahabat tanya Nabi SAW, wa mal mubasysyirat ya Rasulullah, apa itu kabar gembira? Qala Nabi SAW, ar-ru'ya salihah. Nabi jawab, mimpi yang benar. Nabi dah tak ada, tetapi pada akhir zaman ini akan kekal lagi juzuk daripada kenabian, iaitu pembawa kabar gembira. Apa dia pembawa kabar gembira itu? Mimpi. Itu kata Nabi SAW. Apa cerita tu? Jom kita baca lagi hadis Nabi SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali lagi, Abu Hurairah cerita bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Nabi SAW bersabda, "Iza iqtaraba az-zamanu lam takad takdhibur ru'yal mu'min." Apabila masa menjadi singkat, iza iqtaraba az-zaman, dekat dah dengan hari akhirat, masa semakin pendek. Iqtarab az-zaman, dua pentafsiran. Satu dia kata, kamu akan rasa masa makin pendek, sekejap je kan, hari-hari berlalu, sekejap je umur kamu meningkat, masa jadi pendek. Iza iqtarabat az-zaman, ataupun dekat-dekat dengan nak sampai kiamat. Lam takad takdzibur ru'yal mu'min, maka lambat laun mimpi seorang mukmin itu lam takad takdzib, tidak akan berdusta. Semakin dekat dengan hari akhirat, orang mukmin yang bermimpi itu, mimpi orang mukmin ini akan menjadi mimpi yang tidak berdusta. Wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, wa fi riwayah asdaqukum ru'ya asdaqakum haditha, yang mengatakan bahawa mimpi seorang mukmin merupakan satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. 46 bahagian kenabian. Nabi SAW dia cerita satu bahagian, 1/46. 46. Nabi 23 tahun kenabian Nabi SAW. Jadi dia satu daripada 46 bahagian kenabian. Dalam satu riwayat, orang yang paling benar mimpinya adalah daripada kalangan kalian, ialah orang yang paling benar percakapannya daripada kalangan kalian. Jadi orang yang mimpi dia betul, ialah orang yang tak bercakap dusta. Siapa yang nak tahu? Orang nak tahu mimpi dia betul, dia adalah orang yang tak berdusta bila bercakap. Kalau orang tu kita tahu dia ni bila sembang bikin bimbang, babi pun boleh terbang contohnya kan. Dia sembang pelik-pelik kan. Dia ini simbang kasih bimbang ni kan. Kalau hak ni dia cerita mimpi dia, belum tentu lagi mimpi dia tu betul. Nak tahu siapa mimpi yang betul itu, ialah mimpi orang yang asdaqukum haditha, orang yang memang saduq, orang yang betul-betul benar di dalam percakapannya. Tuan-tuan, mimpi ini dia ada beberapa jenis mimpi yang disebut oleh Nabi SAW. Okey, satu yang disebut oleh Nabi SAW, mana saya tulis? Okey, tentang mimpi ini. Satu mimpi yang datang daripada nafsu manusia. Mimpi yang datang daripada nafsu manusia. Apa diri manusia itu? Nafsul mukmin. Mimpi yang datang, mimpi ni ada 3. Satu mimpi yang datang daripada diri orang tu. Hari tu dia sedih, ataupun hari tu dia dapat cerita tadilah, macam-macam cerita masuk WhatsApp dia tu. Bila dia masuk dalam kepala dia, malam tu dia tidur tak lena. Tidur kita tu ada 3 jenis tidur. Satu dinamakan sebagai REM sleep, light sleep dengan deep sleep. Kita ada 3 jenis tidur kan. Bila orang tu dia susah hati, dia dapat perkhabaran, ataupun dia terlalu excited, apa ceritalah, dia ada sesuatu yang 3 perasaannya. Jadi dia akan terbawa dalam mimpi dia. Dan yang ni selalunya berlaku pada tahap REM sleep. REM tu, dia mimpi amai-amai, bukan tepuk-tepuk je amai-amai, mimpi amai-amai. Dia tak sampai kepada sleep lagi. Dia duduk, dia antara tidur tapi dia pergi dan bermimpi. Ini selalunya mimpi yang dikawal oleh perasaan. Jadi mimpi ni dia gangguan tidur dia kerana otak dia terlalu memikirkan sesuatu masalah. Dia duduk fikir sampai terbawa ke mimpi. Tetapi mimpi yang menjadi alamat, ni, mimpi itu berlaku, dia bukan REM sleep, dia bukan dalam tahap yang amai-amai. Dia mimpi yang orang tu duduk di dalam tidur yang
deep. Kerana tidur yang deep inilah roh manusia itu keluar secara sempurna walaupun tak meninggalkan badannya. Manusia tidur ni dia macam mati. Manusia dia tidur tu seumpama mati kerana roh dia keluar daripada badan. Cuma dia partial, dia keluar tu dia tak keluar full. Roh tu dia tak keluar full, dia keluar partially. Merasai alam yang lain, merasai alam roh yang lain. Ketika mana deep sleep, kalau REM sleep tu dia tak keluar roh tu, kita kejut pun dia dah ni tak. Dia yang deep tu dia masuk, roh tu dia telah melangkah ke alam roh yang lain. Ke alam roh yang lain. Dia seumpama, kalau ulama dulu Ibn Sirin dia cerita, dia kata seumpama seseorang itu duduk di atas darat, kaki dia sebelah mencecah ke sungai. Dia cecah ke alam roh betul tu. Dia macam sebelah dia duduk kat darat, kaki sebelah lagi dia celup dalam sungai. Dia celup ke dalam alam roh. Itu ketika mana orang tu tidur dan roh itu meninggalkan jasad dia. Dan ketika ini manusia tu dia berada di dalam keadaan dia tak boleh kontrol diri dia. Orang ambil cap jari dia pun, saya masa tu pun dia tak sedar dah. Kan, orang datang, dia duduk di dalam deep. Okey. Ketika itu, kalau sihir nak masuk ke dalam badan manusia, dia akan masuk ketika itu. Manusia dia lost control diri dia. Kalaulah seseorang itu contohnya, yang ni yang orang kata boleh panggil, boleh memanggil balik mak ayah yang anak dia balik, dia hilang, tak jumpa. So ketika itulah kita mak ni dia dah tak boleh kontrol. Jadi mak ni dia ada amalan yang ibu ni boleh buat untuk dia panggil balik jiwa anak dia. Tapi masa deep sleep tu, dia tahu anak dia dalam keadaan yang dah tidur, dah tak boleh kontrol dah. Jadi ketika itu dia boleh bercakap, dia boleh ada amalan yang dia boleh, dan dia boleh panggil balik anak, boleh suami dia boleh panggil balik bila dia. Tapi benda itu perlulah dia faham bila orang tu betul-betul tidur nyenyak. Ini mimpi. Tidur nyenyak yang dalam boleh membawa kepada mimpi. Yang tadi tu, yang mimpi nafsu tu, dia mimpi REM sleep. Dia masuk kepada dua jenis mimpi lagi, iaitu mimpi yang Nabi SAW kata daripada syaitan. Satu datang mimpi daripada syaitan. Yang satu lagi ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mimpi yang disebut mimpi yang datang daripada syaitan ini dia ada satu senjata syaitan untuk melemahkan manusia melalui mimpi. Tuan-tuan percaya tak, orang mimpi dia boleh patah tulang kerana mimpi dia. Dia mimpi tu sampai patah tulang. Saya mula tak percaya, tapi itu pesakit saya. Dia cerita dia mimpi patah tulang belakang. Dia punya tulang boleh patah kat belakang. Punya kuat mimpi dia tu. Dia punya tekanan daripada mimpi tu. Dia mimpi dan dia kena dia kena sawan dalam mimpi dia. Dia selalu mimpi dan sawan dalam mimpi dia berlaku. Sawan tu dia kuat sangat, tarikkan sawan tu sampai dia menjejaskan tulang dia. Ini saya pernah jumpa. Mimpi yang datang daripada syaitan. Syaitan ni dia ada satu senjata untuk melemahkan anak-anak Adam, iaitu perang psikologi dia. Dia datang, dia berikan kepada orang itu mimpi-mimpi yang menakutkan. Orang tu dia mimpi jumpa benda-benda yang menakutkan dia. Ada kalangan kita mimpi benda yang menakutkan. Ataupun dia mimpi dikejar binatang buas, ataupun mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Tuan-tuan rasa jatuh, pung jatuh.
daripada tempat tinggi, rasa betul-betul tu gegar tu, rasa jatuh daripada tempat tinggi. Dan tuan-tuan bangun daripada mimpi dalam keadaan yang tercungap-cungap, memang rasa jatuh, dia memang betul-betul, ini bukan cubaan kan, dia rasa macam betul-betul mimpi tu jatuh. Kalau test heart, blood pressure boleh naik masa tu. Dia tercungap-cungap badan berpeluh-peluh. Ini akibat daripada mimpi. Dan kalau tiap-tiap malam tuan-tuan mimpi macam tu, sampai ada orang dia tak nak tidur sebab dia takut kepada mimpi. Ada orang tak mau tidur. Sebab apa tak mau tidur? Dia tak mau tidur sebab dia tidur, dia akan diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan. Ini mimpi daripada syaitan. Sama ada orang itu terkena sihir. Seseorang yang terkena sihir, alamat orang itu terkena sihir ialah datangnya mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Dia mula bermimpi dengan pelik-pelik. Dia alamat. Kalau relax, tak ada, mesti tidur malam. Orang yang ada simptom-simptom sihir pada diri dia, ataupun dia terkena sihir, ataupun dia dituju sihir itu kepada diri dia, antara alamat yang dia akan jumpa dulu ialah mimpi. Kerana syaitan akan menggunakan teknik ini untuk perang psikologi saya sebutkan tadi. Dia bagi mimpi, dia bagi otak orang tu ataupun perasaan orang tu lemah. Dan akhirnya orang tu fed up dan dia rasa diri dia lemah. Dan ketika mana manusia tu lemah, syaitan itu boleh menakluki diri seseorang manusia tersebut. Ini mimpi daripada syaitan. Kebanyakannya benda-benda yang buruk dan mengerikan. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, bila kita mimpi buruk, apa perlu kita buat? Bila kita buat perkara tersebut, Nabi SAW kata, insya-Allah mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Kalau kita tak buat, dia masuk mukhalafah balik kan? Kalau kita tak buat, mimpi itu boleh memudaratkannya. Jadi Nabi ajar apa adab-adab bila kita jumpa mimpi yang buruk. Ada beberapa hadis Nabi, semuanya amalan-amalan yang berbeza. Kamu mimpi buruk, buat ini. Nabi SAW kata, kamu tidak akan dimudaratkan. Mimpi itu tidak akan memudaratkan kamu. Okey. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak cerita mimpi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah aw ka'annama ra'ani fil yaqzah la yatamathalu asy-syaitanu bi. Okey. Jadi hadis sebelum itu cerita tentang mimpi ini adalah 46 bahagian kenabian. Nabi SAW sebelum turun wahyu kepada baginda Nabi SAW, Nabi selalu mimpi. Nak kata mimpi itu satu, kadang-kadang dia boleh menjadi sesuatu yang benar. Mimpi boleh membawa alamat yang benar. Mimpi boleh membawa pentafsiran yang benar. Oleh kerana itu, dia adalah sebahagian daripada alamat nubuwah. Janji mimpi itu bukan daripada dua perkara. Satu, bukan daripada permainan kejiwaan. Kita duk risau, kita mimpi. Bukan yang itu. Yang kedua, bukan daripada syaitan. Sekiranya bukan daripada dua jenis mimpi ini, maka apa yang kita mimpi itu mungkin ada alamat-alamat atau pemberitaan yang nak diberitahu kepada kita tentang sesuatu peristiwa. Janji bukan dua tu lah. Bukan mimpi daripada syaitan yang sebut tadi, dan bukan mimpi daripada mainan perasaan yang terganggu. Nabi SAW mimpi sebelum turun wahyu. Nabi selalu mimpi. Dan mimpi yang Nabi mimpi itu confirm benar. Dan orang-orang soleh juga selalu mimpi.
Dan mimpi orang-orang soleh ini selalunya haqqa, selalunya mimpi yang membawa kepada kebenaran. Okey. Dan Nabi SAW bersabda, mimpi yang paling indah adalah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, selalulah kita doa supaya kita jumpa Rasulullah SAW di dalam mimpi kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah kau ka'annama ra'ani fil yaqzah. Sahabat-sahabat, Nabi SAW kata, siapa yang nampak aku dalam mimpi, tapi yang nampak tu, ada orang didakwa di mimpi jumpa Rasulullah. Ada orang didakwa di mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi mimpi berjumpa dengan Rasulullah ni adakah akan berlaku kepada orang soleh saja ataupun boleh berlaku kepada sesiapa sahaja? Jawapannya, mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW tidak hanya berlaku pada orang soleh sahaja. Sesiapa pun boleh berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpi. Tapi biarlah orang itu betul-betul memahami tentang Rasulullah SAW supaya dia tidak tertipu dengan syaitan yang mendakwa bahawa dirinya Rasulullah. Kan? Jadi orang tu memang faham betul-betul lah susuk tubuh Nabi SAW, dan itu memang Rasulullah SAW. Sesiapa saja boleh berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpinya. Dan berjumpa dengan Nabi, sebahagian ulama' saya baca, ulama' kata dia tidak menambahkan keimanan dan tidak memberikan kelebihan dan kekurangan kepada manusia. Jangan kata aku jumpa dengan Rasulullah, makam aku akan naik. Itu tidak. Dia tidak menaikkan makam sesiapa. Sebab ramai juga orang yang berjumpa dengan Nabi tetapi tidak beriman dan mati di dalam kekufuran. Ulama tu cakap ada orang jumpa dengan Nabi waktu hidup, dia jumpa dengan Nabi pun tak boleh benda itu menjadikan dia mulia, sebab dia mati di dalam kekufuran. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi kalau jumpa dengan dalam Nabi SAW dalam mimpi pun, benda itu bukan menambahkan kemuliaan, dia bukan menjamin menambahkan kemuliaan dan mengurangkan kemuliaan seseorang. Kemuliaan itu letak takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh mendakwa bahawa dengan dia berjumpa dengan Rasulullah SAW itu tanda kemuliaan dia sebagai wali Tuhan. Contohnya tak boleh. Sebab ada hujahnya adalah ada orang yang jumpa Nabi pun dia mati juga di dalam kekufuran. Tetapi siapa, jaranglah orang yang tidak beriman ini tidak jumpa dengan Nabi SAW. Tetapi ada beberapa peristiwa yang orang bukan beriman. Kita baca kisah orang yang bukan beriman tetapi dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan dia boleh berlaku. Dan orang yang berjumpa Nabi SAW, maka betul-betul, memang dia betul-betul berjumpa dengan Rasulullah. Dan masa itulah mimpi yang paling indah, ialah mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sepatutnya kita sebagai seorang mukmin yang cinta kepada Nabi SAW, pada setiap malam sebelum kita tidur, kita minta supaya Allah rezekikan kita mimpi kita itu mimpi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Okey, saya rasa ada banyak lagi ni nak cerita tentang mimpi. Ada cerita nanti panjang lagi lah benda-benda yang kita boleh lagi bercerita tentang mimpi ni. Apa yang perlu kita buat kalau mimpi itu mimpi yang buruk. Kemudian banyak sini siapa yang mimpi jumpa mayat, contohnya apa tanda mimpi jumpa mayat, pentafsiran mimpi, hukum kita mentafsir mimpi, hukum mimpi kena patuk ular dan sebagainya. Banyak kita nak cerita tentang mimpi itu yang ditafsirkan oleh ulama-ulama, dan apa hukum kita mentafsirkan mimpi. Semua ini kita akan bicarakan insya-Allah pada pelajaran yang akan datang. Kita akan bercerita tentang mimpi sebab waktu kita pun waktu dah
dah sampai kepada waktu yang perlu kita berhenti. Saya buka untuk 1-2 soalan kalau tuan-tuan nak tanya soalan. Okey, silakan. Solat hajat nak mimpi. Tak pernah warid kita berhajat untuk nak memimpi sesiapa, tak termasuk ayah kita dan sebagainya. Dia nak kata boleh ataupun tidak tu, selagi mana tidak ada halangan, boleh je untuk kita tak. Dia adalah hukum yang harus. Kalau kita nak mimpi tu, ya Allah, bagilah aku rindu sangat nak mimpi dengan ayah. Cuma kalau mimpi dengan orang yang telah mati, meninggal dunia, jangan datang mengadu kat ustaz, saya ada saka. Itu tak betul. kan asalkan mimpi tok nek je datang mengadu, kata saya selalu mimpi jumpa dengan nenek saya ni ada saka ustaz. Tak, bukan macam tu. Kalau kita mimpi, contohnya kita mimpi orang yang telah meninggal dunia, orang tu rapat dengan kita, dia mati 3 hari, malam tu kita mimpi, jangan awal-awal lagi kita kata saka. Bukan, jangan. Bila kita mimpi dia, maka mungkin dia berhajatkan doa daripada kita. Itu yang kita kena faham. Mungkin kita lama dah tak hantar doa kepada dia, mungkin kita lama dah tak bersedekah untuk dia, mungkin kita lama dah tak buat kenuri untuk dia. Jangan asalkan mimpi je kau datang jumpa ustaz minta air. Tak, bukan, jangan. Itu konsep yang salah. Kenapa dosa menuduh saka? Penyakit ni, dia penyakit. Dia jadi penyakit dalam masyarakat. Sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Dia adalah benda yang berat. Asalkan mimpi jumpa orang tua je saka, kan? Ia adalah tuduhan yang berat. Sebab saka ni membelah. Menuduh saka, menuduh keturunan kita buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak betul. Tapi kalau kita rindu sangat dengan mak ayah kita, kita mimpi dia, kan? Ataupun kita tak teringat ke dia, tiba-tiba malam tu kita mimpi dia, maka mungkin kita terlupa untuk hantar doa, kan? Kita lupa untuk hantar sedekah, kita lupa, banyaklah kita lupa menunaikan amanah dia. Jadi benda itu adalah peringatan. Baca Fatihah. Kurang-kurang bila kita mimpi jumpa mereka, baca Fatihah dan hadiahkanlah kepada ibu ayah yang telah meninggal dunia. Ini penyakit. Saya selalu datang mimpi jumpa orang tua. Ini cerita datang minta ubat. Itu salah. Okey. Amalan yang nak mimpi Rasulullah nanti pada minggu depan, insya-Allah saya akan bagi satu doa untuk kita amalkan, supaya mudah-mudahan dengan amalan itu kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam ni ketika mana kita baca satu bab lagi tu, saya akan cerita, saya akan bagi doa. Tuan-tuan siapkan pen dan kertas, kita doakan agar bila kita tidur waktu malam itu kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah ada tajuk tu kita akan bincangkan nanti. Lain? Tak ada. Saya ada pengumuman, ada saudara kita daripada, saya tak tahu daripada mana. Saya rasa pun dia dah ada angkat tangan kat belakang tu. Selalu juga rasanya hadir ke surau kita tu memohon bantuan daripada tuan-tuan. Sekiranya ada yang berkelapangan untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang berada di luar tersebut, bolehlah tuan-tuan sekiranya nak mengulurkan bantuan kepada beliau. Okey? Okey, saya rasa kalau tidak ada apa-apa lagi yang kita nak bincangkan, insya-Allah kita tangguhkan dulu majlis kita dengan membaca tasbih kifarah dan surah Al-As dan doa. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna.